saya Nurizain binti Mat Zaid daripada Penang. Memang asal memang dari utara lah. Okay, saya minta maaf kalau saya tercakap bahasa utara ke memang dah tak boleh, lidah tu tak boleh juga cakap yang biasa. Okay. Okay, selamat datang kepada Zoom malam-malam ini. Seperti yang kita tahu, kita ada seorang speaker yang profesional, iaitu seorang pakar fisiologi, Dr. Hajah Adibah Alawiyah binti Abdul Razak. Okey, saya kat sini saya akan bagi sedikit tentang Dr. Adibah punya biodata lah. Sebelum tu saya mulakan dengan doa sikit lah. Doa agar dipermudahkan urusan dan ucapan dalam majlis ini ya. Rabbi syarih sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay, first saya terima kasih banyaklah dengan Sifu Alex dan juga Dr. Adibah kerana bagi peluang saya menjadi MC malam ni. Ramai juga malam ni memang nak kata ketak jugalah. Okay. Okay, saya teruskan dulu. Dr. Adibah binti Haji Abdul Razak, lulusan daripada Ireland, medical physiology. Ada 5 orang anak. Kami actually same age. Okay. 1972. Doktor dalam suami dalam bidang kepakaran di Columbia University Hospital. Hampir 20 tahun berpengalaman mengajar dan bekerja dalam bidang perubatan, pembedahan dan sakit puan di beberapa buah hospital. Even though dengan kerajaan pun dan dengan swasta. Okay, last sekali Dr. Adibah baru dianugerahkan dengan certified trainer from HRDF. So tahniah doktor. Okay, Dr. Adibah juga mempunyai, sekarang ni Dr. Adibah freelance doktor dan mempunyai consultant company in health, iaitu Alfred Wellness di Johor. Okay. Beliau ada juga memberi beberapa talk di mana-mana yang kalau sesiapa yang panggil beliau, itu yang saya tahu. Saya selalu pun kacau dia juga. Selalu Dr. Adibah akan fly to utara ni untuk bagi talk dalam health. Okey, dalam malam ini kita tajuk penyampaian Dr. Adibah adalah apakah anda yakin anda sihat? Sejurus dengan Forever Living 45 tahun ni, Forever Living ada bagi setiap FBO untuk buat medical blood test kan dekat Gibber's Lab. So saya harap semua orang dah ambil peluang tu lah dan tahu sendiri apa yang blood test masing-masing. So daripada situ nanti Dr. Adibah akan sikit elaborate lah, review sikit. Apa-apa boleh tanyalah soalan-soalan tu. Kita akan buka juga a few soalan untuk orang untuk tanya Dr. Adibah. Okay, tanpa membuang masa lagi because kita pun tak nak habis lewat. So saya menjemput Dr. Adibah untuk memberi talk untuk malam ini. Okay, silakan doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih kepada Ijan tak jadi nak serius sebab selalu je duk gurau dengan dia. Nak pelik nampak dia serius kan. It's okay. So tak apa. Petua awet muda kena sentiasa senyum. Jadi macam Miza. Pakar senyuman anda. So kita orang pun nak awet muda juga macam Miza. Okay, thank you Ijan. Thank you pada Alex. Thank you juga pada Sifu, Datuk Desmond dengan Simu Datin Grace bagi peluang ni. Saya harap penyampaian saya ni dapat dipahami dengan senang sebab saya pun sama-sama belajar dengan you all. Saya tak pandai sangat saya belajar banyak juga dengan orang lain. So hopefully malam ni kita boleh saling tumpang ilmu antara satu sama lain, dan jika ada soalan nanti at the end of the session nanti you all boleh tanya soalan. Okay, saya nak tengok dulu siapa yang ada dekat ni. Ramai. Hai Bel. Rindulah nak naik roller coaster dengan Bel ni. Bila lagi boleh naik InsyaAllah nanti kita naik. Okay, so saya teruskan untuk share saya punya slide.
Sekejap ya. Okey. Sekejap nak alih sikit. You all nampak kan Sekejap. Okey. Clear tak Ijan? Okey Clear Doktor. Ya, okey. Alhamdulillah. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. So, malam ni sebenarnya adalah sesi santai-santai saja. Saya nak semua yang ada dekat sini kita masuk ke dalam satu slot selama lebih kurang 1 jam. InsyaAllah saya harap tak lebih daripada 1 jam. Di mana slot ini adalah lebih kepada slot ataupun sesi untuk kita masuk ke dalam diri sendiri. Saya percaya semua yang ada dekat sini 226 orang ni adalah orang-orang yang sentiasa sibuk setiap hari. Hidup dia macam touch and go, betul tak? Hidup saya sendiri pun sibuk touch and go kan. You just selalu boom terus. Tak adalah nak berhenti sekejap apa semua kan. So hidup touch and go ni adalah hidup yang penuh risiko. Sebab kadang-kadang kita bila terlalu laju, terlalu pantas kehidupan kita menyebabkan kita lupa, kita tak sedar yang kita tak tengok ke dalam diri kita sendiri apa sebenarnya yang berlaku ni. So malam ni cuba duduk, cuba hayati dan cuba kita reflect balik setiap yang saya cakap dekat sini, very simple term saja. Saya tahu ramai mungkin ada doktor-doktor juga dekat sini, tapi malam ni saya cuba untuk simplifykan apa yang saya sampaikan ni supaya kita boleh dapat kefahaman bersama. Okey, so mungkin ramailah yang ada dekat sini malam ni, mungkin ada yang tak berapa selesa lah dengan topik diskusi kita pada malam ni. Saya minta maaf dulu-dulu kalau ada yang merasa macam tak comfortable. Sebab apa? Sebab apa yang saya sampaikan nanti adalah kebenaran. Hakikat dan kebenaran ni kita mesti ambil tahu. Dan jangan sekali kita buat tak tahu. Okey, kadang-kadang kita tahu benda tu betul tapi kita ignore. Sama ada kita ego, sama ada kita rasa macam kita selesa dengan kehidupan kita sekarang, kita tak nak berubah, ataupun kadang-kadang kesian memang kita betul-betul tak tahu. So saya amat berharap sesi kita malam ni, siapa-siapa yang belum tahu, harap-harap kita ambil tahu. Dan siapa yang dah tahu, harap-harap kita boleh transform dan kita boleh tukar kehidupan kita, insya-Allah. Okey, yang kedua, kita ni sibuk, kita design rumah kita, kita design office kita, design kalau anak kita nak kahwin, kita design pelamin lah, sambut anniversary lah, decorate sana, decorate sini. Tapi berapa ramai dari kita yang design pengakhiran hidup kita? Berapa ramai daripada kita yang design kematian kita? Kita dah nak masuk ke satu fasa di mana kita mula terpaksa menerima kebenaran. Okey? So, berapa ramai? Cuba tulis dekat sini. Saya nak tengok dalam chat box. Ada tak daripada sini, anda semua ni, yang memang you all design macam mana sebenarnya akhir hidup aku ni? So, kita nak tengok malam ni. Sebenarnya apa yang kita design ni? Apa sebenarnya? Kita nak tengok apa? Sekejap. Kita nak tengok apa sebenarnya? Apa yang kita nak design hidup kita ni? Adakah kita nak pengakhiran kita gini? Pengakhiran kita sebagai hemodialysis patient. Dan kebanyakan daripada kita, 80 to 90% pesakit yang kita kena hemodialysis ni adalah daripada pesakit kencing manis. So sedar tak dalaman kita ni adakah normal blood sugar kita, adakah pre-diabetic, ataupun kita ni memang dah kencing manis yang dah berada di peringkat yang buah pinggang dah rosak setakat mana? Okey, kalau anda dah ambil peluang untuk cek darah baru ni kan dekat Gribbles yang ambil peluang Forever 45 tu, kalau you all dah pergi cek, ucapkan tahniah pada diri sendiri. Okey, tap yourself. Okey, tahniah, sebut nama, tahniah Cha, tahniah Bel sebab dah cek. Maknanya kita sayang diri kita. Tapi bagi siapa yang belum lagi, tolong berbuat segera. Sebab ini adalah tanda self love kita. Tolong cek Atau kita nak design ni. Design mana yang kita nak pilih kehidupan kita, akhir kita ni, kita nak design mana satu? Okey? Design mana satu? Saya nak anda reflect dalam hidup kita ni, macam mana kita
kita bentukkan kehidupan kita. So, adakah kita nak design dalaman kita gini? Ni kita tak sedar tau sebab kita tak ada mata $6 million man. Siapa yang zaman-zaman saya, zaman-zaman Ijan, kita orang ada cerita dulu kalau you all ingat $6 million man. Orang, ni you all zaman muda-muda ni tak tahu cerita ni. Siapa sini yang muda-muda, you all tak kenal cerita $6 million man ni. So, design dalaman kita ni, kita nak tak gini dalam usus kita. Ini adalah polyps. So, polyps ni, dia tak semua polyps ni, dia akan jadi kanser. Kebanyakan polyps ni maybe dia benign saja. Dia tak jadi kanser, dia jenis ketumbuhan. Tetapi, most of the cancer colon punya cases, dia memang berasal daripada polyps. Faham tak? Kalau ada polyps, it might be benign. Dia bukannya kanser. Tetapi bila once dah ada kanser, most of the cases, kebanyakan kanser kolon punya case ni, memang dia berasal daripada polyps. Ni adakah kita nak design ini? Ni kanser daripada polyps, dia dah bertukar jadi kanser. Kita nak ke hidup kita gini? Sampai kena tebuk, kena pakai bag ni. Kita buang air besar, minta maaf berak, keluar, najis apa semua dalam ni. Adakah kita nak penghidupan kita gini akhir dia? So ni tepuk dada, tepuk dada, tanya diri sendiri, kita nak yang mana? So is it sounds familiar? Ni apa yang saya tulis dekat sini ni macam familiar, tak pernah dengar tak orang cakap gini. Aku tak ada penyakit apa-apa, aku sihat. Boleh pergi kerja, aku memang tiap hari exercise, tak pernah tinggal. Aku tak pernah miss hiking segala jenis gunung memang panjat. Jadi mestilah aku ni fit. Ni common Ataupun ada orang kata, aku tak pernah pun ambil MC, tak pernah sejak berapa tahun dah kerja direct tak pernah ambil MC. So for sure lah, I'm healthy dia kata. Dah 5 bulan aku tak makan nasi, mesti aku sihat. Slim je badan. So kalau badan slim, adakah semestinya kita sihat? So ni adalah pandangan ataupun kata-kata yang kita biasa dengar dekat luar yang orang beranggapan kalau kita sihat, kalau kita tak sakit, maksudnya kita sihat. Faham tak ayat saya? So just because you are not sick doesn't mean you are healthy. Just because you are not sick doesn't mean you are healthy. Until you betul-betul check dalaman, barulah boleh confirm kita sihat. Okay? Suddenly, tiba-tiba, kan banyak sangat kita tengok kematian-kematian mengejut. Kita tak tahu bila akan sampai masa kita. Kita tak tahu. Kita tengok tiba-tiba orang collapse kan. Tiba-tiba jatuh pengsan, tengah main futsal, tengah main bola, tiba-tiba jatuh pengsan meninggal. Siapa yang guna iPhone? Okay, ramai yang guna iPhone. So, ini adalah founder ni, Steve Jobs. Siapa tahu Steve Jobs ni meninggal sebab apa? Siapa tahu dekat sini? Apa causes of dia meninggal ni? Siapa ingat? Ingat tak? Cancer, betul. Cancer apa Tio? Tio, cancer apa Tio? Betul. What sort of cancer Steve Jobs ni? Siapa ingat? Very good, Olive. Cancer pancreas. And cancer pancreas ni, for your information, adalah one of the most aggressive cancer. Okay? So, saya juga sedih dalam beberapa hari lepas, seorang kawan saya lah, sahabat kami meninggal. Beliau adalah seorang yang aktif. Beliau selalu hiking, selalu cycling, tapi Allah lebih sayangkan beliau dan beliau meninggal sebab kanser selalu hempedu. Very rare, sangat jarang cholangiocarcinoma. So kita tak tahu bila masa kita. Ni siapa kenal ni? Kelly Preston. Kenal tak? Siapa dia sebenarnya Kelly Preston ni? Cha, kenal tak Cha? Siapa Kelly Preston ni? Malam ni dia 2 hala tau. Saya tanya soalan, you all jawab. Jadi supaya tak mengantuk. Asma, Tun Asma tak kenal. Cha, siapa Cha? Kenal. Siapa Kelly Preston? Yeah, I know. Wife pelakon. Wani. Wife siapa Wani? Wife siapa? Cepat cari. Ayo, semua tak kenal kan? Okay, ni homework you all tahu. Cari homework. Siapa ni? Glamour husband dia. Yes, John Travolta.
Kan? So dia meninggal sebab breast cancer dah ramai kita daripada kita. Saya highlight ni bukan sebab they all ni artis tapi saya highlight sebab ni kes-kes yang kita dengar. Dan memang ajal tu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. So setiap daripada yang bernyawa memang akan mati dan kepada kamilah akan kembali. So ni adalah memang kita tak boleh lari memang semua orang akan mati. Akan tetapi kita wajib jaga kesihatan kita. Ni tengok ni, haram seseorang itu sengaja membiarkan dirinya terdedah kepada bahaya dan kebinasaan. Haram dengan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. So wala tulqu biaidikum ila tahluka. Betul tak? Ada ustaz-ustaz sini ni. Ni surah Al-Baqarah ayat 195. So apa yang kita buat pada malam ini BOI 9333 ni, kita punya sesi pada malam ini adalah salah satu langkah untuk kita menjaga nyawa kita. So kita dah ambil tindakan kita dah tak berdosa dah kiranya sebab kita dah ambil tindakan. Kita masuk meeting pada malam ini 355 orang ni, alhamdulillah. InsyaAllah dah tak berdosa dah sebab kita dah ambil tindakan, kita nak belajar macam mana nak jaga kesihatan kita. Okay. So ni baru introduction. Okay. Okay ke? Ngantuk ke? So kenapa saya mulakan dengan kisah-kisah ini? Sebab saya nak supaya anda nampak bahawa anda tidak berseorangan. Saya tahu ramai sangat daripada anda, daripada kita semua yang dekat sini ada macam-macam masalah. Tak boleh lari Setiap orang ada masalah dia. Tak kira lah masalah kesihatan dari segi kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Ada yang masalah go out. Tahu tak masalah go out? Gout. Go out. Masalah migraine, tak dapat anak, masalah senggugut, masalah menopause yang sampai dah nak jadi bleeding yang banyak, masalah-masalah sampai doktor dah nak potong kaki, masalah depression, masalah macam-macam. So saya mulakan ini sebab saya nak tunjuk bahawa you all tak berseorangan, kita tak berseorangan dan kita ada circle ataupun kita ada majlis-majlis ilmu yang sebegini yang kita boleh share antara satu sama lain. Dan saya nak juga anda sedar bahawa setiap penyakit ni ada masalah dia. Setiap disease, setiap penyakit memang ada masalah dia. Satu je yang tak ada penyelesaian, mati. So selagi kita masih hidup, masih bernyawa, selagi itulah kita akan ada penyelesaian dia. Dan kenapa juga saya mulakan dengan kisah-kisah ni? Sebab perubahan, saya nak anda nampak bahawa perubahan gaya hidup amatlah memberi pengaruh pada kesihatan kita. Mesti berubah. Okay? Dan kita ubah kita punya pemakanan. Diet ataupun pemakanan ini adalah something yang crucial, yang utama, yang memang kita kena settlekan dulu sebelum kita settle benda-benda lain. Okay? And then ilmu. So pastikan kita ada ilmu. Kena cari. Always hunger for knowledge. Tak boleh nak duduk tadah saja, tak boleh. You kena cari. Okay, dan ilmu tu dia tak datang menggolek. So kena cari ilmu. Dan ni sesi-sesi gini adalah salah satu bentuk ilmu yang kita akan dapat insyaAllah. So apa yang kita nak faham daripada majlis malam ni, sesi simple je malam ni adalah 3 benda je. Pertama, kita nak tahu betul ke kita ni sakit. Dan kita ni kalau sakit, apa sebenarnya masalah dalam kita ni? Dan yang ketiga, kita nak tengok apa solusi yang kita boleh ambil. Very simple je, learning outcome kita. Okay. So macam mana kita nak tahu badan kita ni sihat ataupun tubuh kita ni sihat? So ramai orang yang bagi tahu saya, dia kata, doktor, saya nak tahu saya sihat ke tak? Biasanya saya tengok BMI saya, Body Mass Index. You all setuju tak? Setuju tak? Kalau kita nak tahu kita sihat ke tak, kita tengok BMI. Maknanya kalau BMI 30 ke atas tu biasanya memang dah obese lah. Kan? Standard lah orang kata. BMI berapa? Oh, BMI I 30. So memang dah obese. Adakah ini cara yang tepat? Boleh tak kita kata kita sihat kalau BMI kita less than 30? Boleh tak? Mac, salah Mac. Okay, betul? Okay, Mac, you kata salah. Seha. Afiqah Muhaimin, yes, ada kurus pun ada penyakit, betul? Betul?
Oh ramai dah pandai ni dalam ni. Tak payahlah kot ni kita ada talk malam ni dah ramai pandai ni. You all nak belajar lagi tak ni? Betul Azri. Azri jawab. Azri kata ada yang kurus tapi kolesterol tinggi. Betul? Kolesterol you berapa Azri? Cuba share sikit dekat sini. Azri Mokhtar. Tak semestinya BMI. Yes. Azri cuba share. Kolesterol you berapa? Tak check lagi. Macam mana tak check lagi ni? Pergi ambil darah cepat. Esok terus pergi Gribbles. Rugi Forever Living ni dia buat offer tu, Masya Allah. Offer yang you all tak akan dapat dekat luar tau. Siapa yang tak grab offer ni maknanya dia tak sayang lah dekat diri dia tu. Okay, maknanya dia punya design kehidupan dia tu, dia nak pergi ke arah mana dia tak tahu lagi tu. So Azri esok you pergi check. Okay. Dulu pernah tinggi LDL. Bila Azri? Dulu pernah. So bagi saya dalam bidang perubatan ni, kalau katakan kita nak tengok result yang valid, at least the previous 3 months, maknanya bulan lepas ataupun 2 bulan lepas. Kalau dah masuk 3 bulan ke atas tu, dia dah tak valid, dia kira dah lama. So make sure ambil yang latest. Okay, yes, ramai yang jawab. Betul jawapannya. BMI tidak menentukan kita sehat. Cuba tengok ni, siapa pernah dengar skinny fat? Skinny fat ataupun TOFI, thin outside, fat inside. Thin outside dekat dalam dia gemuk sebenarnya, tapi dekat luar nampak kurus. Tengok BMI dia dua-dua sama ni orang ni. 22.3, BMI 22.3. Nampak macam kan sebab dia less than 30. Tetapi bila tengok body fat masing-masing tinggi. Yang ni adalah lebih tinggi 21.2. Padahal nampak dia slim saja. Nampak tak? So luaran boleh menipu Luaran boleh menipu, dalaman tak boleh menipu. Dan dalaman itulah sebenarnya yang kita cek daripada blood test kita. Okay? Dan saya letak tajuk ni penting sebab pada musim-musim haji ni especially, so ramai daripada sahabat kita yang dah dapat panggilan haji, tahniah Tajuk ni penting supaya anda betul-betul faham bahawa pentingnya penjagaan dalaman kita. Okey, tahniah pada anda yang dah dapat panggilan haji. Ramai daripada sahabat-sahabat saya yang dapat. Tadi pun duk chat dengan Kak Azhar. Dah dapat juga tahniah. So bagi anda, sama ada anda nak buat haji ke ataupun tak buat pun, tanggungjawab tahu tentang keadaan dalaman ni penting. So especially untuk orang yang nak pergi haji ni, dia kena faham sebenarnya badan dia ni macam mana. Aku ni cepat penat ke tak? Mampu tak berjalan jauh? Aku ni tercungap-cungap tak? Ada tak sakit sendi? Boleh solat dengan sempurna tak? Perlu kerusi roda tak? So semua soalan-soalan ini adalah something yang kita kena betul-betul boleh faham macam mana dalaman kita. Sebab bila dah pergi dekat sana, jalan jauh, banyak sangat aktiviti fizikal. Haji ni adalah kerja fizikal. Selain daripada kita persediaan emosi, persediaan mental, main haji adalah persediaan fizikal. So make sure kita prepare fizikal badan kita supaya kita boleh dapat peluang untuk beribadah dengan sempurna. So persediaan penting. So at least 3 hingga 6 bulan sebelum haji tu kita dah get ready. Tapi jangan sedih pula bila saya kata 3 hingga 6 bulan mesti ready. Kalau katakan ada yang jemaah yang nak pergi katakan minggu depan ke bulan depan, dia dah mula dah tension dah. Macam mana ni doktor, saya tak ready doktor, berat saya masih 100 kilo ni doktor, saya punya HbA1c masih tinggi. Jangan stress. So just do something ASAP. ASAP maknanya kena buat something as soon as possible. So malam ni adalah menjadi satu wake up call bagi siapa yang belum lagi nak berubah tu. Make sure you all ada satu wake up call pada malam ni untuk transform. Okay. So persediaan dari segi pemakanan. Okay. Make sure kita pilih pemakanan yang bagus. Persediaan daripada segi air. Sebab bila dekat sana tambah lagi musim yang panas, dekat Mekah lagi panas, pastikan kita biasakan minum air yang banyak yang mencukupi. Okay? Dan baru ni saya ada attend satu seminar, seminar tentang general global warming.
for your information, starting from this year 2023 sehingga prediction dia ke 2027, dijangkakan suhu bumi kita akan meningkat sebanyak 1 hingga 2 darjah Celsius. So walaupun nampak macam naik 1 darjah 2 darjah Celsius saja, tetapi itu adalah efek global warming yang amat serius. So just get ready ya. Kita dekat Malaysia pun kita dah rasa panas. Boleh bayang tak dekat Mekah nanti macam mana? Okay. So make sure kita dah biasa dengan air yang bersih, air yang banyak. Blood sugar, blood pressure, okay, parameter kesihatan lain mesti stabil, mesti normal. Ada ilmu yang betul, okay, untuk recover badan. Saya punya line internet ni ke Ijan, dengar tak suara saya okey ke ni? Sebab line saya ni terputus-putus. Ya, line saya okey tak? Tak apa-apa okey. Dia sikit-sikit ni. Ya. Putus. Yes, doktor. Dah putus tapi doktor. Now dah okey sikit tak? Aduh, masya-Allah. Sekat-sekat juga doktor. Okey. Boleh continue. Saya punya line ni memang ada. Okey je doktor, teruskan juga. Line doktor ada masalah ni doktor. Terputus terus ni. Kejap ya, saya try call doktor sekarang, reset dia punya internet sekejap. I rasa Kak Ijam pun boleh sharing. Okay, doktor dia reset sekejap. Lepas tu nanti dia masuk balik. InsyaAllah boleh masuk balik. Minta maaf lah. Doktor punya line memang ada masalah sikit. A few days ni. Kita tunggu doktor reset masuk balik. Okay, lepas habis sesi doktor bercakap ni, kita ada buka untuk beberapa soalan. So siapa-siapa yang nak tanya doktor tu siap sedialah dengan soalan-soalannya. Saya akan buka untuk beberapa soalan sajalah untuk doktor nak jawab. Nak tahu Kak Ijam, I rasa Kak Ijam pernah ikut doktor untuk beberapa program untuk menjaga kesihatan. Mungkin Kak Ijam boleh share sedikit dulu sebelum kita menunggu doktor masuk. Okay. Saya dah ikut doktor ni selama 2 tahun lah bagi saya. Saya rasa saya sharing tentang saya lah kot dengan doktor, kenapa saya ikut doktor, kenapa saya join dengan FL ni. Ya, Ya, okay. Saya join dah penghujung 2021. Saya memang ada masalah liver dan saya dah buat operation, major operation, 1/4 liver saya dah dibuang. Okay, masalah saya ialah saya memang banyak orang cakap tegar jugalah. Seorang tegar yang makan apa-apa benda sajalah. Saya rasa doktor dah ada balik kot ni. Alex, nanti kita to be continue lah. Think bagi doktor kan habiskan dia punya ni. Ya. Okay, welcome back doktor. Kejap, I masuk balik kejap. Ya, okay. Aduh. Don't worry, they all waiting for you, willing to wait for you, doktor. Allah. Okay. Nampak tak? Nampak. I buat full screen jap. Maybe you off you punya video, you just open this. Okay. Boleh Ya, kan boleh tu. Sorry lah Lahai. Actually tak tahulah apa kenanya dengan kita punya ni. Tapi it's okay, tak apa. Perjuangan diteruskan. Nanti kita continue dengan Ijan lepas ni insyaAllah. Okay, so saya rasa itu sajalah persediaan maknanya persediaan untuk actually bakal haji dan sebagainya. Okay, ni pengalaman kami last year, saya share sikit tak apa siapa yang untuk pergi haji tu saya minta betul-betul you all get ready. Sebab bila sampai dekat sana, macam saya last year saya pergi, saya dengan Dr. Zul kita memang bawa full first aid kit sebab memang dah niat untuk bantu dalam kita punya team lah.
So kami bawa full first aid kit. Walaupun tabung haji sediakan ubat-ubatan, tapi saya advise you all bawa sendiri juga. Bawa yang simple-simple bawa yang kalau ada Panadol sendiri ke, ubat sakit perut, Buscopan ke, Lomotil apa, bawa Ino ke, bawa ORS, simple-simple saja. Bawa some macam simple-simple painkiller ke. Doktor, your line stop, baik. Start. Ya. So, tak nampak slide Jan? Slide nampak, cuma yang lain putus-putus, tak apa. Continue doktor. Continue Ya. Okay lah, continue. So anything yang saya boleh contribute untuk haji, so insyaAllah saya boleh cuba jawab lah kalau you all ada soalan lepas ni. Saya rasa saya cepat-cepat lah okay. So ni yang saya nak sambung tadi, maknanya walaupun luaran kita sebenarnya yang menentukan setakat mana kita punya kesihatan kita. So that's why saya alu-alukan sangat ibadat di situlah anda kan Doktor, doktor dah tak dengar sangat suara. Ya. Saya rasa doktor tutup video kot. Dah tak dengar terus. Saya tutup video. Okay, dengar Ya, tak? betul, ya. Boleh, ya, doktor clear. Okay. So I just continue okay, so ni adalah full blood test. So bagi anda yang memang buat blood test, pastikan buat the full one. Okay, and then kalau ada yang memang ada spesifik nak fokus apa-apa, contohnya nak check cancer ke apa semua, you all boleh tambah lah untuk tumor marker dan sebagainya. Okay, saya nak highlight satu lagi tentang span dengan health span. Ramai daripada kita yang tengok daripada kita dari segi kita menghabiskan umur kita. Every year kan kita sambut birthday, year by year kita sambut birthday. Tetapi apa yang lebih penting adalah kita punya health span sebenarnya. Macam mana kualiti hidup kita. Bukannya sekadar punya awal sahaja. So make sure ni yang saya selalu cakap health span adalah lebih penting daripada kita punya lifespan kita. Maknanya quality of life kita tu macam mana. So yang ni yang kita kena ambil tahu. Okay, dan saya juga nak highlight tentang satu yang penting sangat yang kita kena cakna, iaitu tentang salur darah kita. So far doktor okey juga, tapi kadang-kadang ada juga putus. Tak apa, carry on doktor. Alah, kesiannya you all macam mana kan. Sebab saya guna data ni, saya punya ni line memang langsung tak boleh. Kejap ya, bagi saya minit kejap. Back. Still on it. Okay. 1 moment. Allah, nak off ni. Yelah, tak apalah. Saya present je lah Kalau you all tak faham tu, angguk-angguk je lah I didn't catch that. Could you try again? Okay. So next saya terus kepada blood vessel. Saya nak sentuh sikit sebelum saya masuk kepada ilmu pemakanan sikit. Saya nak sentuh tentang salur darah kita. Okay, so apa yang kita tengok dekat sini adalah salur darah, dan antara organ yang penting dalam badan kita yang kita nak tengok adalah blood vessel ataupun salur darah. Doktor, kita diberikan. Okay. You off itu slide, saya share itu slide untuk you. Okay. I share untuk slide so untuk you. So I stop share.
Yes, yes. Okay, you just inform me next. Okay. Okay, I think should be better. Sabar ya. Okay, now boleh nampak semua? Nampak tekan 1. Sekejap, I off dulu. Okay, good. So doctor, you just use your voice. You continue. I will control the slide for you. Okay, now you are sharing your slide. Ni Alex, this is your slide. Yes. Oh, okay. Okay. Yes. So thank you Alex. Nasib baik lah. Ada backup Okay, thank you and sorry pada semua Memang I tak plan untuk jadi gini ni tau. So ada hikmahnya. Slide sebelum. Yes, thank you Mac. Slide sebelum ni Alex. Okay. Okay, back. Okay, forward. Okay, next. Yes, Wani, betul. Powerful teamwork. Okay, next. Okay, next Alex. Okay. So, ke I boleh control lah? I tak boleh control lah Alex You saja yang control. Oh, I tak boleh control lah. I tak boleh control Alex. Okay, tak apa. Proceed lah. Thank you Cha. Sorry sian you all. Okay, so ini adalah salur darah yang saya nak tunjuk bahawa dalam badan kita ni sebenarnya kita tak tahu apa yang berlaku dalam blood vessel kita. So segala yang kita makan apa semua dia akan membentuk macam mana salur darah kita. So you all nampak tak yang kuning tu? Tu adalah lemak Lemak yang mula terbentuk hasil daripada lifestyle kita. Not only makanan tetapi juga adalah daripada cara tidur kita, stress management kita. Kita ni dapat toksin daripada luar, asap dan sebagainya. Perfume yang kita guna, sometimes skincare yang kita guna, semua benda tu menyebabkan keradangan dalam salur darah kita. So inilah hasilnya yang kita nampak lama kelamaan dia akan jadi semakin sempit dan sebagainya. Okay, next. So kita tengok kita punya salur darah. Next. This is very interesting nampak macam mana salur darah kita yang bila dia dah mula ada masalah tu dia akan membentuk organ-organ pun yang akan ada masalah. Okay, tak apa Alex. Next Alex. Okay, yang ni saya nak cerita bahawa dalam setiap salur darah kita, okay, you all nampak tak saya? Okay, saya ada model. So you all nampak tak saya? Okay, saya nak tunjuk sini tau. Nampak tak jantung ni? Nampak tak? Ijan, can you see Ijan? No, cannot. Cannot? You tak nampak kamera I Tak nampak. I nampak pergi. Sebab Okay, I tunjuk. No, sebab apa? Screen. Alex screen. Okay. Okay. You Okay, I screen nak tunjuk ni tau. Nampak tak? Yes, can. Tapi Boleh doktor off background lah. Off background dah sama. Okay, so I nak tunjuk dekat kita punya heart. Okay, nampak tak ni? Doktor off background. Off background. Nak off background ni, Masya Allah. Okay, tak payahlah. I tak payah buat complicated pula nak tunjuk ni. Siapa yang jumpa I dekat JB, I tunjuk nanti. Okay. So, nanti kena buat talk face to face nanti dekat JB. I tunjuk nanti. So, saya nak tunjuk gini sebenarnya. Dalam setiap salur darah kita ni, okay. Katakanlah ni salur darah kita. So, ni adalah salur darah yang pergi ke organ. Dalam salur darah kita tu dia punya own salur darah dia yang kecil. Faham tak? Setiap salur darah kita dia ada own salur darah dan saraf dia sendiri. So that's why kalau kita boleh nampak dalam badan kita ni, Masya Allah. Tak boleh nak cerita betapa kalau orang yang terjaga tu dia makan macam-macam cacah merbah dengan hisap rokoknya, dengan vapingnya, dengan terdedah pada toksin sekitar, dengan dia tepek je apa-apa dekat muka dia tanpa kita tahu apa racun yang ada. So semua benda itu akan memberi impact kepada banyak sangat salur darah dalam badan kita.
Capillary river, yes. Capillary ni adalah salur darah yang paling kecil daripada arteriol, yang daripada aorta yang besar dekat jantung, dia akan pergi kepada arteri, dia akan pergi kepada arteriol, last kali dia akan pergi kepada capillary. Dan setiap capillary, setiap arteriol apa semua tu, dia akan ada salur darah kecil dia ni yang namanya vasa vasorum. So nampak saya tulis dekat situ, vasa vasorum ni adalah salur darah halus yang memang kerja dia hantar nutrisi dengan oksigen ke dalam salur darah tu sendiri. So ni dah cerita, kita dah masuk kelas fiziologi sekejap, jangan tidur pula. Dan setiap salur darah tu dia ada dia punya saraf dia juga. So sebab tu penting kalau orang ada masalah kencing manis, contohnya diabetik, diabetic patient yang ada masalah dengan saraf, kita panggil diabetic neuropathy. Neuro adalah saraf, peti adalah disease. So orang yang ada kencing manis yang ada problem dengan dia punya saraf dia, kita panggil neuropathy. So orang ni lah yang bila salur darah dia dah hasil daripada gula yang tinggi, radang dalam salur darah dia, menyebabkan saraf dia tu lama-kelamaan kecut. Nampak tak? Bila dah salur darah tu mati, dah tersumbat dan sebagainya, you all nampak lama-kelamaan saraf dia kecut dan tak berfungsi. Sebab itulah akhirnya orang kencing manis ni dia akan ada masalah kebas. Perasan tak? Orang kencing manis kan kalau dia pijak apa-apa paku ke, dia pijak duri ke, ataupun dia potong kuku dia kan, kadang-kadang dia tak terasa akan isi dekat tepi tu. Sebab dia tak ada rasa sakit. Deria sakit tu dah hilang. So ni adalah masalah kita panggil diabetic neuropathy. Ya betul, kesian dengan orang kencing manis. Ya Allah, dia tak rasa tu. Rasa kita yang masih ada deria rasa ni. Ya Allah, syukurlah. Tiap-tiap hari syukur tiap-tiap hari bang. Terima kasih ya Allah sebab masih lagi ada deria rasa yang intact. Masih lagi ada mata yang boleh tengok. So kalau siapa-siapa yang tahu Mashi kan. So Puan Mashita yang memang cekal sangat tu. Kalau siapa tengok banyak video dia TikTok dan sebagainya, Puan Mashita yang buta kedua-dua belah mata akibat aksiden, beliau sangat positif. So orang yang positif ni sebab apa? Walaupun hilang penglihatan total, tak nampak langsung, tetapi dia punya otak dia dengan minda dia celik. So ni yang kita nak sebenarnya. Sama ya, kebas kaki. Okay, next Alex. Banyak lagi slide I. Okay, next. Alex. Okay. Saya tak ayat ni lah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, surah Ar-Rahman kan. Maka nikmat mana lagi yang kita nak dustakan? So bila kita bangun pagi, kita ingat banyak sangat peluang ataupun nikmat yang Allah bagi ni, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita bernafas, pernah diminta pun kita bayar berapa boleh imagine tak kita pergi hospital satu tong, kalau kita nak bernafas, nak beli tong oksigen tu, katakan nak balik rumah tak boleh nak bernafas, ada masalah paru-paru dan sebagainya, nak beli tong oksigen untuk kita sambung pernafasan dekat rumah tu, berapa kena bayar? Siapa yang pernah beli tong oksigen? Tapi kita bangun setiap hari, kita bernafas ni, kita tak bayar pun Allah Ta'ala. Kalau tak tahulah berapa juta kita nak bayar setiap nafas yang kita sedut ni. Yes, betul. Dalam 2 hingga 3 ribu satu tong tu, bukannya murah, bukan RM2 tau. So ni adalah nikmat yang kadang-kadang kita tak perasan. Okay, next. Okay, next. So next kita akan tengok kepada penyebab kematian dulu dengan sekarang. So kalau dulu kita punya penyebab kematian tu lebih kepada masalah-masalah acute. Okay, contohnya jangkitan kuman, contohnya aksiden dan sebagainya. Tetapi penyebab kematian sekarang ni kita panggil cause of death, dia adalah lebih kepada slow, secara perlahan. Iaitu adalah penyakit-penyakit kronik. Contohnya kencing manis, ischemic heart disease ni adalah penyakit jantung. Kita tengok masalah paru-paru yang slowly dia rosakkan paru-paru kita, pneumonia. Masalah cerebrovascular disease yang berkaitan dengan stroke dan sebagainya. So ini adalah sebenarnya silent killer kita tak sedar. So sebab tu kita nak tengok awal-awal kita punya result darah kita yang dah check tu, pastikan anda cakna, anda sedar supaya kita boleh prevent
silent killer ni supaya kita boleh prevent dan kita boleh bantu badan kita untuk sihat semula. Okay, next Alex. Okay, now okay, boleh pass lah. Next. Terus je. Kenapa saya tunjuk? Tu nampak tak poop tu. Saya nak tunjuk sini bahawa setiap makanan yang kita makan memanglah kita nampak dia akan keluar jadi najis kan. Tetapi kita kena sedar bahawa najis kita tu kita boleh tengok sebenarnya tahap mana kesihatan kita. Ada setengah-setengah negara yang maju, dia boleh buat kita panggil fecal transplant. Contohnya fecal transplant ni adalah najis, macam kita buat heart transplant. Heart transplant ni orang ada masalah jantung, kita boleh tukar masuk jantung yang elok, kita tukar dengan jantung contohnya ada donor. Ataupun renal transplant, orang yang ada masalah buah pinggang, dia boleh dapat renal transplant daripada wife dia ke anak dia dan sebagainya. So di setengah negara maju, dia ada satu teknologi tu yang kita panggil fecal transplant. Sebab dalam najis tu sebenarnya ada banyak sangat microbiome ataupun bakteria. Dan orang yang sihat ni sebenarnya bakteria dia lain daripada orang yang sakit. Okey, bakteria kita ni yang ada berjuta-juta, bertrilion ni sebenarnya dia adalah sebagai mirror kepada kesihatan kita. That's why, yes, betul Azri, gut microbiome. So some negara-negara yang maju, dia ada fecal transplant therapy di mana orang yang ada masalah usus, masalah autism, masalah-masalah yang kronik, dia boleh tukar najis. Maksudnya dia masukkan najis orang yang sihat ke dalam orang yang sakit ni. Jadi orang yang sakit tu dia akan dapat bakteria daripada orang sihat, lama-kelamaan dia pun akan sihat. So najis tu dia tukar sama ada dalam bentuk pil, dia buat dalam bentuk pil boleh makan, ataupun dia boleh buat dalam bentuk dia masuk daripada bawah. Masya Allah, nak ke? Nak ke? Saya rasa tak nak. Tak ada orang nak makan pil tahi. Sorry to say, tapi itulah sebenarnya hakikatnya. Tapi bila dalam keadaan terdesak, orang ambil. Orang ambil pil tu bila kita dah nak sihat. So kita tak nak sampai ke tahap itu. That's why kita yang ada dekat sini, semua yang ada 490 orang ni, kalau boleh letakkan dalam diri kita, kita ni masih belum diuji dengan sakit yang teruk. Masih lagi boleh bangun, pergi kerja, pergi hantar anak sekolah, pergi pasar dan sebagainya. So this is the best time untuk kita betul-betul serius jaga kesihatan kita. Okay? So next, saya tak cerita banyak lah pasal gut microbiome, banyak pula nanti, tak habis-habis. Okay, saya masuk kepada tajuk yang last ni adalah tentang pemakanan sikit. Kalau kita tengoklah mana satu favorite you all ni, ada tak favorite masing-masing? Ada tak yang suka Milo sini? Ada tak yang suka dengan Nescafe? Ada tak suka dengan semua ni? Yes, semua suka. Semua kita suka kan, tapi adakah kita aware bahawa dalam setiap yang kita makan tu ada gula yang banyak? Okay, next. Saya nak anda tengok the next slide ni. Okay, next Alex. Okay, now. Ada tak gula yang baik dengan gula yang tak baik? Yes, betul Jackie. I pun suka Forever Light. Nanti I cerita sikit. Ada tak gula yang baik dengan gula yang tak baik? Dan biasanya, adakah semua gula ni tak baik? Ada orang dia, ya Allah, dia bermusuh ketat sangat dengan gula. So ada orang kata, boleh ke ambil gula? Kalau kita tak ambil gula macam mana? Kalau boleh ambil gula, banyak mana nak ambil ni? Dan kalau kencing manis, boleh tak nak ambil gula juga? Kalau tak ambil gula kencing manis tu, tapi sebab apa tak baik-baik juga badan kita ni? Orang yang kencing manis kan, ramai sangat orang kata, doktor saya dah tak ambil gula doktor, saya langsung tak ambil gula. Tapi sebab apa saya punya HbA1c saya tak turun-turun? Kenapa saya punya fasting blood sugar ni degil sangat-sangat? Degil sangat-sangat. Yes, boleh. Gula boleh kita tukar pada honey. Tapi saya nak cerita satu benda yang you all tukar yang lebih bagus lagi. Okay, next. Yes, gula putih kita boleh tukar pada honey. Okay, next. Kita tengok next slide ni. Kita nak tukar apa. Okay. Daripada WHO, cuba tengok ni. WHO dia sarankan cuma 6 sudu kecil je satu hari kita boleh guna. Cuba kita reflect balik.
Kalau lah orang kampung saya lah orang Kelantan, siapa orang Kelantan ada sini? You all pernah rasa tak masakan orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pahang? Dan saya rasa bukannya 3 negeri ni saja. Orang Johor pun, saya duduk dekat Johor kan. Saya duduk dekat Johor, saya mula-mula saya rasa macam ya Allah terkejut sebab manis juga masakan dekat Johor ni. Saya ingat orang Kelantan macam manis, rupanya orang Johor pun manis juga, Masya Allah. So, gula ni dia berada di mana-mana dia punya ni. Sebab kita masak apa-apa pun, masak ayam, masak merah lah, masak lemak cili api lah, masak semua letak gula belaka. Betul tak? So that's why ingat lepas ni. Ingat maksimum adalah 6 sudu teh saja. Kalau boleh jangan exceed. So kalau nak tambah pun kita tambah sikit honey. Boleh, tak ada masalah. Okay? Ada dia punya kesan dia kalau kita terlebih. Okay, next. Alex, tengok the next slide. Okay. Kalau saya tak ambil gula, kenapa kencing manis saya masih tak baik? Ni kita kata terkejut beruk ni. Tengok terkejut beruk ni. Dia kata dia tak ambil gula. Tapi sebab apa kencing manis dia tak baik? Sebab ada faktor lain lagi yang boleh menyebabkan gula dalam badan kita. Ada satu kajian, dia buat satu kajian, kalau you all nak tahu. Dia kaji pelajar-pelajar dekat satu universiti. Okay, saya tak ingat dekat Harvard ke dekat Oxford mana. Pelajar-pelajar universiti ni dia bukan ganggu, dia bagi assignment supaya pelajar-pelajar ni tidur lewat. Maknanya tidur dalam pukul 2 pagi, 3 pagi. So the next day they all check darah untuk blood sugar setiap pelajar ni. Semua pelajar tu diabetik. Okay. So tu tidur tau. So tidur juga adalah faktor yang mengawal kita punya blood sugar kita. So tengok malam ni you all boleh check tau. Siapa yang tak percaya siapa yang tak percaya malam ni cuba you all tengok Netflix sampai pukul 2 pagi. Contohnya tengok movie kan sampai pukul 2, 3 pagi. Lepas tu you tidur. Esok bangun cuba you check glukometer check blood sugar you. Let's say you normal lah You normal, tak ada masalah kencing manis ke apa kan. You test malam ni nak tahu betul ke tak ni. Tidur pukul 3 pagi, you tengok movie, pagi esok you bangun, okay, before breakfast tu you check you punya gula you. Okay, memanglah dia ada dia punya dawn effect apa semua juga. Tapi most of the time, dia punya gula memang akan naik jadi diabetik. So this is actually the research yang kita buat dekat pelajar universiti tu di mana the next day, ni pelajar tau, budak-budak muda. The next day, it happened to be bila dia check the blood sugar, semua jadi diabetik. So be careful lah, maknanya jangan salahkan gula. Gula tak bersalah. Walaupun gula tu ada impact pada blood sugar kita, tetapi banyak lagi faktor lain. Okay, faktor tidur, faktor stres, bergaduh dengan suami, bergaduh dengan wife, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan nak bayar tax banyak, ada orang kacau makwa kita. Semua tu adalah benda yang menyebabkan kencing manis kita jadi tak terkontrol, ataupun kalau kita tak ada kencing manis pun blood sugar kita akan jadi tak boleh nak kontrol. Okay, next. Yes. Ni saya nak dedahkan satu lagi benda ni. Kalau saya tak ambil gula, nanti saya tak ada tenaga dalam badan. Pernah dengar tak ni? Ramai sangat orang cakap, doktor, saya tak bolehlah makan tak ada gula ni, makanan tak ada gula. Nanti saya tak ada tenaga, nanti saya lesu. Nanti mungkin saya boleh mati, otak saya ni tak ada gula ni. So ingat badan kita ni Allah Ta'ala jadikan sangat bijak. Kita je yang selalu membodoh-bodohkan badan kita sendiri. Minta maaf saya bagi tahu. So malam ni saya nak anda semua yang ada dekat sini, sudah-sudahlah bodoh tu. Sudah-sudahlah, bukan saya kata semua bodoh. Kita tak ada ilmu sampai kita meleceh-lecehkan badan kita sendiri. Kita ingat badan kita tak boleh nak survive kalau kita cuba elakkan benda-benda yang tak ada gula dan sebagainya. Tapi sebenarnya badan kita bijak. Sebab apa? Sebab dalam badan kita ada satu proses yang kita panggil gluconeogenesis. Okay? Gluconeogenesis ni adalah satu proses endogenous ataupun proses dalaman badan di mana kita hasilkan gula dekat organ badan kita sendiri. Mainly dekat liver.
Okay, mainly dekat hati, tapi ada juga dekat kidney, dekat usus, dekat otot dan sebagainya. So jangan risau kalau kita nak pantang gula ke, kalau kita nak cut pengambilan benda-benda yang menyebabkan keradangan dalam badan kita ke apa semua, jangan risau sebab badan kita memang bijak. That's why kalau kita puasa, kita masuk ke dalam fasa exercise yang boleh induce gluconeogenesis ni adalah bagus sebab kita boleh induce badan kita untuk bakar tenaga, hasilkan gula sendiri dengan level yang betul, bukannya berlebihan. Saya selalu bagi tips ni bagi orang yang kencing ni. Lepaskan, pastikan jangan duduk relax saja-saja, tak sandar saja. Lepas makan, lepas lunch ke, lepas dinner ke, make sure anda walk, jalan selama 10 hingga 15 minit jalan naik turun tangga ke, pusing dekat halaman rumah ke. Sebab bila kita jalan, kita akan paksa otot kita untuk guna energi. Dan bila otot kita guna energi, dia akan menyebabkan insulin jadi lebih sensitif. Dia akan mula ambil gula daripada yang kita makan tu, karbo. Kita makan karbohidrat, mungkin ada nasi, mungkin ada buah, ada apa semua tu. Dia akan ditukar menjadi glukos dan glukos itu yang akan diambil oleh masa kita. So adakan some minimal activity, tak apa, kita brisk walk ke sekejap lepas kita exercise, lepas kita makan, to make sure that kita punya insulin level kita, insulin sensitivity kita naik, dan to make sure that glukos kita tak spike tinggi. Betul. Okay, kita nak guna kita punya glycogen store supaya kita dapat stimulate balik sensitivity kita punya insulin receptor dan kita tak akan spike kan kita punya glukos kita. Okay, faham Okay, next. Okay, saya tengok ada banyak soalan tapi tak apalah, kita pergi akhir nanti. Saya cuba jawab sikit-sikit soalan dalam chat ni. Okay, Zuraida, lepas makan terus Zumba. Okay, kalau boleh saya advisekan lepas makan jangan terus Zumba ataupun aerobik yang hektik sangatlah. Slow and steady. Okay, slow and steady supaya kita tak force badan kita. Muntah tu satu hal tapi kita tak nak go over sangat. Yes, yoga boleh, stretching boleh, walk boleh. The best is actually walk sebab kita guna big muscles kita. Kita jalan slowly. Kita tak nak terlalu force sangat. Just go slow and steady sebab itu akan bagi lebih harmoni pada sistem metabolisme badan kita. Okay, so yes, jangan go overboard. Okay, tips yang saya nak bagi dekat sini juga adalah kalau boleh jangan makan naked carbo. Naked carbo ni adalah karbohidrat yang tanpa kita letak apa-apa mikro atau makronutrien lain. Contohnya kalau kita nak makan roti saja semata-mata letak jam apa semua, tak mau. Itu adalah naked carbo. So make sure kita letak something yang ada fiber, something yang ada good fats dan something yang ada protein. Sebab ketiga-tiga inilah yang akan bantu untuk stabilizekan kita punya gula kita. Okay, next. Okay, Alex. Okay, ni yang saya cerita tadi. So pastikan kita ambil makanan, let's say saya tak kata boleh makan tepung, tapi pastikan kita pilih tepung yang betul lah. Okay, almond flour ke, you nak makan roti yang buat daripada buckwheat ke boleh. Kalau you ambil wheat, okay, wheat flour tu memang dia akan spikekan juga gula kita. So make sure kita combinekan pemakanan. Kalau nak makan, kita combinekan dengan fat yang bagus, kita combine dengan protein dan kita combine dengan fiber. Okay, next. Okay, boleh faham setakat ni? Cuba tengok ni. Saya nak tunjuk dekat sini antara karbo simple carbs dengan yang simple carbs yang beza dua tu ada simple carbo. Cuba tengok. Simple carbo yang ada tulisan merah tu dengan simple carbo yang ada tulisan hijau tu. Okey, walaupun saya letak honey situ dekat simple carbo yang tu,
Tetapi honey pengambilan dia di counter balik oleh bahan-bahan yang dalam madu tu sendiri. Contohnya, walaupun dalam honey dia ada glukos, fructose, tetapi benefit of honey itu dia ada a very good antioxidant, a very good antifungal, a very good micronutrients lain. Okay, vitamins dan minerals. Dia akan balancekan kita punya penyerapan gula. Kalau kita nak ambil simple cups yang sebelah kiri yang buah-buah, nampak tak simple cups yang ada pisang apa semua tu, kita boleh allow sebab simple cups itu dia akan datang sekali dengan fiber. Jadi fiber ni salah satu dia punya fungsi dia akan slow down penyerapan gula juga dalam badan kita. Okay, next. Now, kita nak masuk ke satu topik last yang lebih interesting. We are so lucky sebab kita berada dalam dunia keajaiban aloe vera. Siapa kenal tu yang saya letak apa tu daun tu? Daun apa tu? Kenal tak daun apa yang saya letak tu? Siapa kenal sini? Pandai. Azri, you study kat mana dulu ni? Daun clover. Orang Irish dia panggil apa tu? Daun clover tu dia panggil apa tu orang Irish? Ada nama dia tu? Lucky clover, yes, Alex. Dia panggil apa tu? Saya dulu belajar masa dekat Dublin, masa dekat Ireland. Saya tak tahu juga pasal ni. Tapi bila kita lama duduk dekat sana, ada member Irish saya, dia selalulah cerita pasal daun clover. Ya, betul Syamin, shamrock. So kita panggil shamrock dan ni kepercayaan lah, kepercayaan orang dekat sana kan. Daun clover ni dia panggil shamrock, ada dia punya cerita dia. Dan benda ni dia kata bawa petuah dalam dia punya tradition dia. So you all nak tahu cerita lebih lanjut, you tengok dia punya sejarah dia macam mana Irish tu. Okay, next. Okay, now saya nak masuk dalam dunia keajaiban aloe vera. So semua yang ada dekat sini, sama ada kita dah pernah guna ataupun belum aloe ni, saya nak anda tengok arrow tu. Nampak tak saya tunjuk arrow situ? Bagi yang dah pernah guna aloe vera, dah pernah rasa kesan dia, saya tahu you all dah dapat dia punya the benefit of aloe vera. Bagi siapa yang baru dekat sini, okay, tadi saya kata gula, make sure kita berhati-hati dengan pengambilan gula. Tetapi dalam kita punya pokok aloe vera ni, tengok yang saya tunjuk arrow tu, itu adalah types of sugars yang badan kita, kalau dia masuk dalam badan kita, sujud syukur badan kita ni, bakteria dekat usus kita ni. Sebab apa? This is a types of sugar, dia datang sekali dengan bahan-bahan lain. Kalau you all tengok tengok gambar yang sebelah tu, Alex. Okay, next slide. So, gula yang kita tengok dekat sebelah tadi saya tunjuk polysaccharides tu. Okay, pergi to the next slide. Dia datang sekali dengan bahan-bahan yang ada dia punya benefit dia. Contohnya kalau you all perasan tadi saya tunjuk anthraquinones. Anthraquinones ni adalah bahan dalam aloe vera kita yang bersifat antioksidan. So bagi siapa yang memang ada masalah, masalah gula dia tak kontrol, dia ada masalah salur darah dia yang tersumbat. So those are the components yang ada dalam tu yang akan bantu badan kita untuk repair balik. Alex, boleh pergi dekat next before slide tak? Saya nak tunjuk something. Back. Satu slide back. Okay. You all perasan tak? Dalam slide yang, next, the other picture. Okay, tengok slide yang little known facts about aloe vera. It is not that little lah, actually banyak fakta tentang aloe vera. Saya letak satu research paper je kejap lagi. Okay, saya nak you tengok yang gambar yang little known facts about aloe vera. Nampak tak yang saya letak anthraquinones? Okay, anthraquinones tu dia adalah a type of antioxidant molecule. Okay, yes. Okay, now saya nak you all tengok inorganic ingredients, minerals dengan vitamins. Nampak tak? Sebelah kanan. Okay, minerals dengan vitamins, Masya Allah, banyak sangat. Siapa yang tak sedar diri lagi ni, yang belum lagi buat habit dia to drink aloe vera every day, maknanya dia belum sedar. Dalam platform yang kita ada ni, you all dah dapat all the best untuk badan kita.
For your information, ni saya selalu bagi contoh ni. Siapa kenal Michael Jordan dekat sini? Saya tak letak nama Michael Jordan. Mac kenal tak Michael Jordan, Mac? Okay, Alex. Michael Jordan dia main apa? Oh, you. Michael Jordan dia main apa? Yes, basketball. Okay, agak-agak you all lah. Alah Tio, main bola apa Tio? Main basketball. Okay. So, yes, very good. Chicago Bulls. Okay, team dia kan. Michael Jordan ni, kalau dia duduk seorang dekat atas court dia tu, bola keranjang kan. Very good Tio. Kalau kita letak Michael Jordan seorang je atas court basketball tu, agak-agak dia boleh menang tak? Agak-agak dia boleh main dengan cemerlang tak? Agak-agak you all lah. Boleh tak? Boleh? Boleh menang tak tim dia kalau dia seorang je? Tak boleh. Siapa jawab tak boleh tu? Betul. Tak boleh. Dia kena ada dia punya tim dia. Kena ada player lain. Barulah dia boleh excellent. Sama juga dengan, tengok all the vitamins and minerals, they have to work together. Calcium, phosphorus, potassium, iron, apa semua bla bla bla. Dia kena work together dengan vitamin A, B, C, everything tu. Barulah dia boleh sinergi, barulah dia boleh hasilkan badan kita yang mantap. So that's why semua kalau you all tak nak ambil benda lain pun, ya Allah, kalau dah tak ada pitih sangatlah nak beli, contohnya lah, contoh. Make sure you istiqomah dengan aloe vera every day sebab that's the that we can give to our body. Dia dah ada everything sebenarnya dah, sama ada nak atau tak nak aja. Dia work together, dia akan synergistic antara satu sama lain, dia akan bagi the best untuk badan kita. Sebab semua minerals dengan vitamins ni dia bantu badan kita tau. Enzim untuk saraf dia bersambung antara satu sama lain, dia perlukan cofactor dia perlukan enzim dia. Semua akan dalam aloe vera. Okay, so kalau perut buncit tak payahlah nak bungkus-bungkus, tak payahlah nak balut-balut. Contoh orang yang perut buncit, cuba pegang perut, ada tak perut buncit masing-masing? Ke semua dekat sini perut kempis-kempis belakang ni? Cuba pegang perut, ada buncit tak? So kalau perut buncit tu make sure you istiqomah dengan aloe vera at least twice a day, pagi dengan malam. Ambil aloe masa perut kosong, pagi you minum masa perut kosong. Sebab apa? Sebab you nak aloe masuk dalam badan tu, bagi makan dekat bakteria kita dekat usus dulu. Kita microbiome tu kita bagi makan dulu all the elements dalam aloe vera ni. So bila kita bagi makan dekat microbiome ni, dekat usus kita ni, dia akan happy. So dia akan ada mekanisme dia untuk bakar lemak dah guys. So bagi siapa yang ada masalah perut buncit, tak payah nak susah-susah nak balut bengkong. Boleh kalau nak balut bengkong, dia memang akan bantu. Dia akan memang nak sapu-sapu minyak panas apa semua boleh. Tetapi the main thing adalah kita bagi nutrisi yang betul pada badan kita, barulah dia akan baiki badan kita. Betul Ben. Gembirakan kita punya microbiome kita, barulah badan kita boleh gembira. Yes, okay next. Okay, cepat kita nak habis yes, serotonin. Okay Ben, you talk about serotonin. Very good. Usus kita memang hasilkan the happiness hormones tu. Serotonin, 90% daripada serotonin dalam badan kita memang dihasilkan oleh usus. So kalau orang yang tak betul-betul happy kan usus dia tu, dia memang tak happy. Dia tak ada happiness hormones dia tu. Dia asyik masam, dia asyik sedih, dia asyik depressed saja. Happiness hormones kita ada 4. Siapa ingat? Happiness hormones kita ada 4. Selain serotonin, apa lagi 3 happiness hormones? You tanya sangat happiness hormones, saya cerita sikit. Apa? Apa yang 4 tu? Serotonin lagi? 4 happiness hormone. Okay, malam ni you all ingat dia punya mnemonics dia adalah DOSE. D-O-S-E. Dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin. 4. D-O-S-E. Dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphin. Okay?
4 happiness hormones yang memang akan bantu badan kita untuk sentiasa rasa positif, untuk ada drive, untuk rasa minda kita happy, untuk tak ada depression. So semua ni adalah daripada apa? Setiap zarah makanan yang kita makan, setiap lifestyle kita lalu, macam mana lifestyle kita, cara tidur kita, cara makan kita dan sebagainya. Okay, now saya tak nak sebut banyak-banyak, nanti tak habis kita punya talk malam ni. Okay, now saya nak anda tengok juga, saya nak tunjuk dekat sini bahawa apa yang ada dalam banyak-banyak jurnal. Saya tak letak banyak jurnal, ni pun jurnal yang memang dah very high impact. You all tengok aloe vera ni, kalau kita nak tengok dari segi saintifik, dia ada banyak sangat function. Tetapi 5 fungsi ni kita kena ingat. Sebab ni adalah 5 main function yang dia akan bantu badan kita untuk ada a very good health span. Ingat tak tadi? Saya sebut lifespan dengan health span. So 5 fungsi ini dia akan bantu kita punya quality of life kita. So pertama, dia punya phytocomponents kita akan bantu regulate blood sugar kita untuk diabetic control. Yang kedua, komponen dalam aloe vera ni dia akan bantu protect liver kita. Kita panggil hepatoprotective. Yang ketiga, komponen dalam aloe vera ni dia akan bantu untuk regulate kita punya immune control kita, immune system kita. Kita panggil immunomodulation. Okay, and then the components dalam aloe vera juga akan bertindak sebagai a very strong and powerful antioxidant. Okay, and then last sekali yang biasa orang tak cakna ni, sebab dia rasa macam dia sihat, rasa macam impossible lah nak dapat kanser, rasa macam muda lagi. So dia akan bantu untuk protect as a protective ataupun as a bahan yang akan boleh bantu kita untuk prevent daripada kanser dan sebagainya. Okay, saya tak kata rawat ataupun cure, tetapi it might be, tetapi as the first stage kita kena faham bahawa ia adalah sebagai protective daripada kanser. So ingat, ni adalah 5 action ataupun 5 kriteria yang penting yang ada dalam aloe vera yang akan bantu untuk increasekan kita punya quality of life kita. Okay, next. Okay, Alex. Next. Ada lagi tak slide saya? Yes, okay. So, kita dah cerita pasal aloe vera. These are some of the products yang ada dalam platform kita ni. That's why kata kita memang berenang di dalam nikmat dunia aloe vera ni, yang kalau kita tak sedar diri, rugi sebab kunci kesihatan dah ada dekat tangan kita. So bergantung pada kita nak buka pintu ataupun tidak. Kunci dah ada dah. Kita kadang-kadang kita bertangguh, malas lah aku nak minum, malas lah bajet bulan ni aku buat beli benda lain lah. So kadang-kadang sifat bertangguh-tangguh kita tu dia akan compromise nyawa kita. Kita tak sedar. So hopefully malam ini kita akan cuba supaya kita dapat ilmu dan kita baiki segala kerosakan dalam badan kita, insya-Allah. Okay, next. Saya rasa ada 1-2 slide lagi kot maybe kalau ada soalan. Okay, next. Okay, yang ni boleh cepat-cepat sikit. Yang ni saya nak tunjuk bahawa betul lah betul, cegah sebelum rawat. Okay, now saya nak kita bagi masa pada badan kita untuk kita recharge. Okay, saya sebut tadi kan hidup kita macam touch and go. So phone pun tak kira lah Android ke iPhone ke, hilang je sikit bateri kita cepat-cepat charge. Tapi badan kita tak sedar. Lama mana dah kita tak charge badan kita ni. So apa yang kita dapat pada malam ini, saya harap kita boleh jadikan satu bentuk ilmu yang di mana anda boleh transformkan kehidupan dengan cara recharge balik badan kita. Okay? Okay, next. Sekejap, nanti saya tengok soalan dalam chat box. Sekejap, saya cuba jawab. Saya habiskan dulu slide saya sikit. Next, maybe boleh forward for next. Saya rasa tu saja kot yang last. Okay, next, Alex. Saya just nak tunjuk slide yang last saja. Next. Yang ni maybe next
talk lah saya banyak juga nak discuss pasal obesity sebenarnya. Saya letak gambar-gambar ni just nak tunjukkan bahawa kadang-kadang kita sebagai parents ada banyak sangat ego kita. Sebab kita rasa macam kita je nak makan makanan sihat kan. Ikutlah anak-anak kita lantak pi lah. Tapi sebenarnya anak-anak kita lah yang patut kita tengok macam mana pemakanan dia. Kalau kita tengok anak-anak kita sekarang ni, apa yang dia makan, benda tu akan membawa kepada pembentukan genetik dia. So make sure apa yang kita makan, make sure anak kita juga dapat benefit of kesihatan tu dalam anak-anak kita juga, insyaAllah. So the choice dalam tangan kita, pilihan kita dah ada dekat tangan kita, bergantung kepada kita nak buat ataupun tidak. Ilmu dah ada, pilihan dah ada, platform yang bagus dah ada, produk yang the best kita dah ada. InsyaAllah kita cuba applykan. Okay, next. Saya ada video yang last kali, saya nak tunjuk video. Okay, next Alex. Boleh. Yes, just tengok video je, saya nak tunjuk video yang last. Okay, play. Oh, tak ada suara Ada suara tak? Okay, I play again. Play again Alex, ada dia punya suara. Yes. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Okay, dia tu sekat-sekat actually kan nanti kita boleh send video ni dalam group, you all boleh tengok nanti ataupun boleh cari sendirilah, ada dekat YouTube. Okay, saya rasa tu saja untuk malam ni. The last slide Alex. The last slide, I just nak tunjuk the last slide. Ada tak? Next. Ini yang last. Video ini yang tadi sebab I tak play saya punya slide yang the one that you asked me to add in tadi. Okay lah, tak apalah. I tolong ni sekarang. Okay, you give me one. I add sekarang. Okay, I sambil you add, I tengok soalan jawab dalam chat box. Sekejap okay. Hasan, healing process. Awal lagi ni, Najah. Amboi, Najah awal lagi. Najah tidur lewat ke Najah? Najah respect badan dia. Tengok badan dia slim je Najah ni. Najah tengok kat result tak Najah? Okey tak? Yes, Cha. Kena tidur pukul 10. Ingat lagi tak? Ilmu tidur pukul 10 tu. Because kita punya peak production of melatonin kita adalah around 11-12. So make sure kita deep sleep kita dapat pada masa peak melatonin production tu untuk baiki badan kita. Kalau tak nanti blood sugar kita akan naik, perut yang buncit kita tak turun, BP kita tak turun, rambut yang kelimomo tak baik, semua benda tu dia akan repair. Okay, last slide. So last slide ni I just nak tunjuk lah, hopefully kita boleh jumpa lagi malam esok terpaksa lah, kena paksa dengan Alex ni. So I rasa setakat tu saja malam ni. Hopefully kita boleh jumpa lagi sekejap malam esok, and tomorrow night kita akan bersama dengan orang yang mantap ilmu bisnes dia. InsyaAllah saya akan cuba juga bagi pengisian sikit sebanyak. We'll meet again tomorrow night insyaAllah. Okay, thank you semua. Alex, I tengok sekali lalu lah soalan dalam box ni banyak sangat
Banyak soalan. Sesuai tak untuk budak ada masalah usus bocor? Okey, Ashraf Muhammad Ashraf. Untuk budak yang ada usus bocor, biasanya kena tengok dulu dia punya diagnosis tu apa sebenarnya. Usus bocor ni layman lah. So mungkin doktor dia akan bagi tahu adakah masalah tu problem dia tu disebabkan oleh apa, ada kanser ke, ada masalah daripada lahir ke apa ke, bergantung. Kalau katakan masalah usus bocor yang memang usus tu actually luka sikit bukannya bocor sampai masuk ICU ke apa semua, should be okay kalau nak guna aloe vera sikit berpada-pada. Sebab function aloe vera ni salah satunya dia akan repair if there is any inflammation dalam usus. So kalau memang usus dia tu layman dia kata bocor, tapi maybe dari segi bila doktor scope apa semua dia nampak macam ada radang ke apa semua, so boleh guna. Okay, boleh guna insyaAllah. Okay Azhar, okay Kak Azhar happy dia nak pergi haji insyaAllah, mudah-mudahan yang terbaik. Sekejap, soalan lain macam mana nak elak darah. Tadi Azhar nampak satu soalan why. Dia kata anak jiran saya kanser. Maybe kanser darah masih muda umur. Sekarang tengah kemo. Boleh tak minum aloe? Okey, kalau tengah kemo, biasanya I nasihatkan kalau untuk patient yang on kemo, completekan dulu dia punya kemo cycle tu dulu. Sebab actually even kalau doktor dekat hospital pun, semasa cycle kemoterapi, kita akan advise jangan ambil dulu all the vitamins. Sebab apa? Sebab kita tak nak ganggu proses kemoterapi tu. Okay, biar betul-betul berjalan ubat untuk bunuh sel kanser. So after habis cycle kemoterapi, katakan dia habis cycle kemoterapi, and then boleh bagi katakan habis, you bagi masa lebih kurang dalam 2 weeks ke, before the next cycle, and then you boleh bagi the supplements, aloe vera dan sebagainya. Tapi masa betul-betul cycle tu jalan, dia tengah masuk drip kemo ke apa semua, jangan dulu kita kacau mekanisme ubat kemoterapi tu untuk bantu dia untuk bunuh sel-sel kanser dia tu. Okay. Ada soalan burning question. Sarimah, darah still mengalir lepas tutup dengan kapas selepas derma darah laju sangat. Kenapa ya? Mengalir berapa lama tu? Kalau berjam-jam mengalir tu ada problem somewhere lah. Kena check clotting factor. Kita panggil clotting factor ataupun pembekuan darah. Maybe kena check. Tapi kalau mengalir lepas dalam half an hour lepas tu biasanya stop, should be okay lah. Tak ada masalah, normal tu. Okay. Pendita Lestari, diabetes ni boleh baik ke? Yes, saya dah cakap tadi, semua penyakit ni memang boleh reverse, boleh ada ubat, mati je tak boleh nak ada ubat so diabetes insyaAllah. Dulu teaching dulu medical memang kita kata once dah makan ubat kencing manis, once dah makan ubat darah tinggi apa semua tu memang kena makan seumur hidup. Tetapi latest punya research kita dah buat banyak kajian-kajian, kalau kita baca jurnal apa semua penyakit termasuk kencing manis apa semua tu kita boleh bantu untuk reverse balik, insyaAllah boleh. Cuma kena cara hidup tu kita kena transform, kena tukar. Kalau kita still hidup dengan cara kita dulu, masih lagi smoking, masih lagi suka dengan fast food, masih lagi stress level management kita tak ada cara, so benda tu memang kita tak boleh nak bantu. Tapi kena tukar betul-betul cara hidup kita, insyaAllah kita boleh reverse. Saya rasa tu saja kot banyaknya soalan. Macam mana Alex? Ya, okay. Sebelum kita stop ya. Last, penyakit saraf selalunya datang dari mana? Fiza. Penyakit saraf ni Fiza, dia ada banyak punca Penyakit saraf ni sama ada keturunan ada, keturunan ataupun penyakit saraf ni ada juga daripada kita punya inflammation ataupun radang pada saraf. Daripada masalah blood vessel pun, salur darah pun boleh jadi juga pada penyakit saraf. So penyakit saraf ni dia ada banyak punca dia. Kena tahu kalau dah jumpa doktor dekat hospital, apa diagnosis doktor tu. Okay. Kalau penyakit saraf yang daripada punca kencing manis, darah tinggi, biasanya dia daripada keradangan badan lah. So bila kita baiki kita punya cara makan dan sebagainya, insyaAllah penyakit saraf yang tu kita boleh bantu. Okay. Tapi penyakit saraf contohnya multiple sclerosis apa semua tu dia ada dia punya rawatan dia lah dekat hospital. Okay, saya serahkan balik kepada Ijan, insyaAllah. Okay.
Okay, terima kasih banyak doktor. Saya rasa doktor dah lebih soalan-soalan tu ada lagi banyak soalan-soalan yang saya nampak dalam tu. So kami minta maaf sangatlah. Saya tak boleh nak teruskan soalan-soalan. Tapi untuk esok kita ada lagi Zoom. Tu yang bertajuk platform bisnes terbaik di dunia oleh Dr. Adiba dan Sifu Alex. So saya harap esok ramai-ramai jugalah join Zoom ini esok malam pukul 9. Okay, kalau tak ada apa-apa kita tutup dulu dengan surah Kafarah dengan surah Al-Ash. Okay.